Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sebuah kitab yang menghimpunkan tentang hadis-hadis dasar Islam yang seorang muslim itu harus mempelajarinya, harus mengetahuinya. Dan pada malam ini masih lagi kita bicarakan tentang hadis yang kedua yang dikenali sebagai hadis Jibril, di mana malaikat Jibril alaihi salam bertanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan, di mana jawapan-jawapannya diketahui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Berdasarkan kepada kata-kata malaikat Jibril alaihi salam, ya, mengatakan sadaqta, benar, kamu adalah benar, jawapan kamu benar. Itu berarti bahawa jawapan kepada soalan-soalan yang diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam mengetahuinya. Cuma kenapa dia bertanya? Untuk berkongsi agar jawapan itu didengari oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi pada malam ini masih lagi kita bicarakan tentang soalan yang kedua, di mana malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni 'anil iman, beritahu kepada aku apa itu iman. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada aku tentang iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bahawa kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman dengan ketentuannya yang baik dan buruk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini yang kita nak bicarakan adalah berkaitan beriman kepada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para ulama menyebutkan bahawa manusia, orang yang beriman kepada hari kiamat, ada dua golongan, ya? Ada dua kategori manusia yang beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dinamakan al-imanul jazim. Mereka meyakini sepenuhnya bahawa ada hari kiamat, ada hari kebangkitan. Mereka yakin akan adanya mizan, adanya titian sirat, adanya padang mahsyar, adanya syurga, ada neraka. Dan kebanyakan manusia beriman dengan cara begini. Dan kalau kita katakan ada tak di antara kita yang mengingkarinya, sudah tentu tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada satu lagi kategori, ada lagi satu peringkat yang dinamakan al-imanur rasikh, yang keimanannya kepada hari kiamat itu mendalam sekali, sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kuatnya dia beriman kepada hari akhirat, sehingga kan keimanan dia, ingatan dia terhadap buku catatan amalan, ingatan dia terhadap berdiri di padang mahsyar, ingatan dia ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebablah rata-rata tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita tanya pada siapa-siapa beriman tak pada hari qiyam, orang Islam lah orang yang beriman. Percaya tak bahawa ada syurga? Percaya tak bahawa ada neraka? Semua akan kata percaya. Tapi siapa yang sungguh-sungguh mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sungguh-sungguh praktik firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, dan bersegeralah kamu. Siapa yang betul-betul bersegera, siapa yang betul-betul mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, siapa yang betul-betul mengejar keampunan daripada Allah, yang hari-harinya istighfar, hari-harinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hari-hari dia takut bila mana dia bermaksiat kepada Allah. Al-imanur rasikh, iman yang mendalam, iman yang sungguh-sungguh, yang setiap gerak-geri dia takut pada Allah, yang setiap yang dia makan, yang setiap dia minum, dia takut pada Allah, sekiranya ada daripadanya sumber yang haram. Setiap yang dia pakai, dia fikir dahulu, adakah Allah redha? Sebelum ataupun semasa dia membeli pakaian dia memilih, adakah Allah redha kalau aku memakai pakaian yang ini? Contohnya pakai yang jarang ini, yang nampak auratku ini, adakah Allah redha? Fikir. Dia dalam setiap keputusan dia meletakkan redha Allah terlebih dahulu, kerana dia tahu, kerana dia yakin bahawa satu hari nanti dia akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mahu ketika mana saat dia berhadapan dengan Allah, Allah redha pada dia. Dia nak macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada al-imanur rasikh, iman yang betul-betul kuat terhadap hari kiamat. Kerana kita tahu bahawa kita akan disoal setiap saat kita, setiap detik kita, di mana-mana kita berada, semua akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita baca,
apa yang kita tengok, apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, apa yang kita search, apa yang kita google, semua ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu. Sehingga kan tahu dia, beriman dia, mendalam kepada hari kiamat, membentuk diri dia. Membentuk diri dia. Menentukan perbuatan dia, dia nak buat ataupun dia tak nak buat. Kalau dia nak buat, kenapa dia buat? Kerana dia tahu Allah redha bila dia buat, Allah suka bila dia buat, maka dia buat. Kenapa satu perkara apabila dia berdepan dengannya, dia boleh buat tapi dia tak nak buat? Dia boleh buat tapi dia memang tak nak buat. Kerana apa? Dia tahu bahawa bila dia buat, Allah takkan redha pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, contoh dalam ibadah puasa. Ibadah puasa ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita rasa haus, kita duduk dalam bilik, minum satu gelas air, sekejap, berapa saat saja. Tapi kenapa kita tak buat tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala takkan redha dengan perbuatan kita. Bila mana kita berpuasa dalam bulan Ramadan, haus, penat, letih, lapar, ada peluang seorang-seorang dalam kereta, atas motor, boleh kita nak berbuka puasa, tapi kita tak buat. Kerana kita yakin tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada malaikat yang melihatnya, akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi al-imanur rasikh, ya, dia penentu kepada tindak tanduk kita. Dia menjadi penentu kepada keputusan kita, baik ataupun buruk yang kita nak lakukan, ya. Adapun orang yang beriman tahu, saya tahu ustaz, nanti dekat padang mahsyar ada begini, kemudian akan diberikan buku catatan amalan, lepas tu dibentangkan buku catatan amalan kita, kemudian ditimbang di atas mizan, tahu semua, tapi masih melakukan dosa kepada Allah, masih tinggalkan lagi solat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia yakin, tetapi keyakinan dia tu tidak sampai kepada peringkat untuk membendung dia daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penting, itu sekadar mukaddimah untuk bagi tahu pentingnya kita bukan sekadar ada mizan, ada titian sirat, ada syurga, ada neraka, bukan ada dan kita tahu pun sebab kita belajar, tak. Tetapi sebab kita tak nak masuk neraka lah, kita takut untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak masuk ke dalam syurga lah, kita lakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada hari akhirat bukan perkara yang biasa. Kata para ulama, al-imanu bil yaumil akhir salahun li nafsil insan. Ya, beriman yang sungguh-sungguh, takut akan balasan daripada Allah, ya, dia sangat bagus untuk diri manusia, sangat bagus untuk kita, ya. Kerana kita akan takut tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Bahkan kalau dalam masjid ada RM1 saja, bukan RM10, bukan RM100, ya, RM1 saja yang terjatuh, tak tahu siapa punya, nak ambil, ada perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana RM1 yang saya ambil ini, saya tahu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya mengambilnya, kenapa saya mencurinya. Takut, jadi tak berani, kadang biar situ seminggu tak berusik, kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ada orang jumpa masuk dalam tabung, tak ada masalah, ya. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita tak berani ambil untuk diri kita, kerana kita tahu itu bukan hak kita. Bila mana bukan hak kita, kalau kita ambil juga, maka kita akan disoal dan kita akan dipertanggungjawabkan. Dan kita kadang-kadang tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalaupun kita disoal, kita tak ada jawapannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Kita tidak ada jawapan, saya ambil sebab ni, saya perlukan ni, sebab saya ni, sebab tak ada jawapan. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya bacakan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah tentang beriman kepada hari akhirat, masih lagi belum ada di dalam kitab kita, kerana hari itu kita berhenti pada muka surat yang ke-32. Minta maaf, pada muka surat yang ke-36, ya, beriman kepada qadar.
ya. Jadi beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, itu tak disebutkan syarahnya di dalam kitab ini, jadi saya mengambil daripada kitab syarah yang lain. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah mungkin boleh ingat, boleh catat supaya beriman kepada hari akhirat ni sangat penting tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana banyak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandingkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia kata yang baik-baik saja ataupun dia diam. Untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, wallahu alam, hadis ini lebih luas. Bukan sekadar berkata yang baik-baik saja, kerana pada hari ini kadang-kadang mulut tidak berkata apa, mulut tidak berkata-kata, tetapi tangan yang berbicara. Tangan menulis ini, tangan share yang ini, tangan macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jangan share, jangan tulis. Ya, sekiranya perkara itu bukan perkara yang baik, jangan. Lebih baik kalau dalam hadis falyasmut aw liyasmut, ataupun dia diam, ataupun jangan tulis apa-apa, jangan cakap apa-apa, jangan komen apa-apa. Itu lebih selamat. Kerana setiap yang kita komen tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan disoal. Ada pun perkara yang baik, alhamdulillah. Tapi sekiranya perkara yang tidak baik, yang berunsur-unsur cacian dan makian, ya, menghina orang lain, mengaibkan orang lain, menjatuhkan orang lain, kita akan disoal pada hari akhirat nanti. Dan bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada ketika itu orang yang kita umpat, boleh jadi kita tak kenal di dunia, boleh jadi kita tak kenal dia kat dunia, tapi di akhirat nanti dia akan tuntut pahala daripada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Atadrun, kamu tahu manil muflis? Siapa orang muflis? Para sahabat menjawab, "Malla dinar wala dirham." Orang muflis, dinar tak ada, dirham tak ada duit. Itu orang muflis. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala yang banyak. Rupanya dia ada pahala, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ada pahala yang banyak. Dia disebutkan dalam riwayat bahawa pahalanya sebesar bukit. Banyak pahalanya. Tapi sayang sekali, dia mengata orang ini, dia mengumpat orang ini, dia menfitnah orang ini, dia menikam belakang orang ini, dia menzalimi orang ini. Rupa-rupa orang-orang ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang mungkin dia aibkan, dia pun tak kenal siapa orang tu, tak kenal pun siapa orang tu, tapi dia aibkanlah, ya. Dia komen macam-macam, ya. Maka orang tu pada hari akhirat nanti akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Sebab tu para ulama menyebutkan bahawa pada hari kiamat seseorang itu tak akan bagi walaupun satu pahala kepada orang yang dia sayang. Pada hari akhirat nanti, oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah gambarkan kepada kita, hari kiamat adalah hari nafsi, diriku saja. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari tersebut orang akan lari daripada kita, lari jauh daripada kita, min akhih, daripada saudara-saudara dia, lari daripada adik-beradik jauh, wa ummihi wa abi, ibu dan ayah juga akan lari, wa sahibatihi wa bani, kawan-kawan, sahabat handai, anak-anak lari. Pada hari akhirat, seseorang itu takkan bagi walaupun satu pahala kepada orang yang dia sayang. Dia tak bagi kerana dia takut
Kalau dengan satu pahala ini berkurangan, macam mana dengan saya nanti? Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang yang dia benci, orang yang dia tak suka, akan tuntut pahala daripada dia. Dia terpaksa bagi pahala. Pahala dia nak bagi pada orang yang dia sayang tak boleh, tapi dia terpaksa berikan pahala dia kepada orang yang dia benci. Sebab tu hati-hati tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jangan membenci di dunia ini, ya. Kerana khawatir sifat benci itu akan membuatkan kita mengecam orang, menghina orang, ya, menjatuhkan orang. Hati-hati tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik. Kenapa dinamakan Yaumul Akhir? Kenapa dinamakan hari akhirat? Nama pun hari akhirat, Yaumul Akhir. Kenapa akhir? Kerana disebutkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada dua sebab, ya. Disebutkan namanya Yaumul Akhir kerana dia adalah hari yang terkemudian. Kita ada hari di dunia, kita ada hari-hari di alam barzah, kemudian dia terkemudian, barulah ada hari-hari di akhirat. Ya, jadi sebab tu nama dia Yaumul Akhir. Manakala ada juga pandangan mengatakan bahawa yang kedua Yaumul Akhir kerana apa? Kerana macam kita dekat dunia, selepas daripada hari-hari di dunia ada hari-hari di alam barzah. Lepas hari-hari di alam barzah ada hari-hari di akhirat. Lepas hari-hari di akhirat tak ada lagi. Kerana hari akhirat tu dia selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab tu nama dia Yaumul Akhir, ya. Ada yang katakan Yaumul Qiyamah. Kenapa Yaumul Qiyamah? Kerana pada hari itu manusia semua sekali akan dibangkitkan, ya. Dinamakan Yaumul Hasyr, padang mahsyar. Hasyar ni seluruh manusia berhimpun, berkumpul. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila berbicara tentang beriman kepada hari akhirat, kata para ulama, wal imanu bil yaumil akhir at-tasdiq wal iqrar bi kulli ma jaa fil kitabi was sunnah. Okey. Apa maksud beriman kepada hari akhirat? Beriman kepada hari akhirat berarti kita benarkan. Kita benarkan, kita percaya, kita bersaksi bahawa semua yang disebutkan tentang hari kiamat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kita percaya, tak ada satu pun yang kita mengingkarinya, tak ada. Satu pun tak ada. Semua yang disebut dalam Al-Quran, semua yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan, yakin, ya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan syurga yang lebarnya, dia punya lebar saja seperti langit dan bumi. Nak katakan betapa luasnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila disebutkan tentang nikmat-nikmat di dalam syurga Allah, ya, makanan yang begitu sedap sekali. Bila disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Kautsar, ya, tentang Kautsar yang wanginya, telaga Kautsar, air daripada Kautsar itu lebih wangi daripada kasturi. Masya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga Allah boleh bergerak. Bergerak yang macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Bila sungai dah tentulah airnya mengalir. Tetapi yang dimaksudkan dengan bergerak, dikala kita berjalan di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Bila mana kita ternampak ada sungai-sungai yang mengalir, lalu kita teringin nak minum. Teringin nak minum. Baru teringin tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mengalir sungai itu depan kita. Insya-Allah. Bila disebutkan dalam hadis, maka kita yakin, ya, begitu dahsyatnya, hebatnya, istimewanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma para ulama kata, bila bicara tentang beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari akhirat, dia start bila? Ya, maksudnya kalau kita belajar dalam ilmu tentang hari akhirat ni, topik dia tu bermula bila? Topik dia bermula an kulli ma yakunu ba'dal maut. Sejurus sahaja seseorang itu meninggal saja dunia,
tercabut saja nyawanya, maka perkara yang akan berlaku berikutnya itu dah termasuk dalam kategori beriman kepada hari akhirat. Maka beriman kepada kehidupan di alam barzakh, dia termasuk dalam kategori beriman kepada hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, wa qad ja'alallahu ad-daur darain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ada di dua negeri. Ya. Yang pertama darud dunia. Kita sekarang berada di darud dunia, di negeri dunia. Manakala satu lagi negeri wad-darul akhirah, dan satu lagi adalah negeri akhirat. Apa yang perlu kita tahu perbezaan di antara kedua-dua negeri ini? Disebutkan oleh para ulama, darud dunia, negeri dunia ini darul amal. Darud dunia, darul amal. Ya. Bukan aman, kedah darul aman, dia amal, beramal. Di sini adalah tempatnya. Waktu ini adalah waktunya untuk beramal saleh, bertakwa. Baca Al-Quran tu bila? Di sini. Baca Al-Quran itu bila? Sekarang. Ya. Kerana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selepas saja seseorang itu meninggal dunia, dia boleh baca Al-Quran lagi ke? Tak. Dia boleh nak sedekah lagi ke? Tak. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena faham betul-betul. Bila disebutkan tentang darain, ada dua negeri. Darud dunia yang kita sedang menumpang sekarang ini, tempat untuk bekerja keras, tempat untuk kita bertungkus lumus dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, manakala darul akhirah yang kita katakan tadi bermula daripada sejurus selepas kematian kita, terus bermulanya darul jaza. Darul jaza adalah negeri pembalasan. Ya. Selepas kita meninggal dunia, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, maka bersedilah untuk menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan, taat perintah Allah, lakukan amalan-amalan saleh, baca Al-Quran, hari-hari berzikir kepada Allah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimat. Hari-hari bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di saat kematian dia, selepas kematian dia, dia akan dapat jaza, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu dia tak perlu penat-penat lagi. Tak perlu dia penat-penat lagi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dah sampai masa dia untuk balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham betul-betul darain, konsep dua negeri ini. Ya. Bersusah-susah dahulu, bersusah-susah di dunia ini, bersenang-senang di akhirat nanti. Ya. Walaupun pepatah tu kata kita susah-susah dahulu, nanti bila kita besar, nanti bila kita kerja kita senang, tapi konsep yang sama, bersusah-susah dahulu. Susah yang macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ada orang dia kerja 8 sampai 5 petang, sampai rumah pukul 6. Pukul 6 dia dah siap-siap, dia mandi-mandi, dia wangi-wangi, keluar balik pergi rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tahu siangnya untuk urusan dunia, malamnya untuk urusan akhirat. Siangnya urusan dengan manusia, malam urusan dia dengan Allah. Kena bahagikan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tahu kehidupan yang kita hidup ini bukan untuk darud dunia saja. Memang Allah bagi balasan juga kepada kita di dunia, tetapi tak boleh nak dibandingkan dengan balasan di akhirat yang jauh lebih hebat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita faham tempat nak beramal di sini, sedangkan di akhirat selepas kematian kita akan dapat balasan daripada Allah, maka berusaha sungguh-sungguh.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan wal haddul fasil baina hataini darain al maut. Apa yang memisahkan di antara darul dunia dengan darul akhirah? Apa pemisah di antara darul amal, negeri beramal, dengan darul jaza? Pemisah dia di tengah-tengah adalah al maut. Pemisah dia adalah kematian, ya. Apabila kita telah meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersedialah untuk kita menerima habuan daripada Allah. Kalaulah kita berada di alam barzakh sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bila mana kita berada di dalam kubur, bila mana kita berada di alam barzakh, ada seseorang akan datang kepada kita. Dan yang kita harap, seseorang yang datang kepada kita sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupa paras yang indah, yang berseri, yang bercahaya, yang menenangkan, yang menggembirakan. Datang dia kepada kita. Datang dia kepada kita. Dan kita tak kenal dia. Dan kita tak kenal dia. Lalu kita tanya kepada dia, siapa kamu? Siapa kamu ni? Bila kita nampak ada peneman, ya, yang wajahnya berseri-seri, lalu dia kata, aku adalah amalan kamu. Aku ni amalan kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa yang kita boleh belajar daripada hadis tersebut adalah kita kena buat persiapan. Kita nak macam mana rupa paras amalan kita. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, datang seseorang yang berupa buruk, yang hodoh, yang hitam, yang menakutkan. Bila ditanya, siapa kamu? Aku amalan kamu. Kita nak yang mana, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kita belum sampai dekat padang mahsyar lagi. Kita di dalam kubur, di alam barzakh. Sedangkan yang menemani kita adalah amalan kita. Amalan-amalan yang soleh. Solat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, istighfar kita, selawat kita. Macam-macam amalan soleh. Aku adalah amalan kamu. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab itu penting sekali bila kita faham konsep darain, dua negeri ini, jelas kita tahu ini tempat apa sebenarnya, apa misi kita di sini, ya. Sebagian para ulama menyebutkan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bahawa dunia ini adalah jambatan ke akhirat. Dan para ulama menyebutkan bahawa jambatan bukan tempat tinggal. Jambatan itu hanyalah sekadar untuk kita sampai melintasi, ya, yang kita akan singgah sementara saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham dengan konsep hari akhirat. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila disebutkan, bila kita faham tentang negeri dunia ini adalah negeri beramal saleh. Dan kerja kita, walaupun kita habiskan dalam seminggu 5 hari daripada 7 bekerja, dalam satu hari pula 8 jam, 9 jam, kalau kita lakukannya demi ibadah, agar bila kita dapat pendapatan kita, kita boleh infak, kita boleh sedekah, kita boleh bayar zakat, kita boleh bagi makan pada orang miskin, bagi makan pada anak yatim. Semua kerja jadi ibadah, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, seorang syekh, Al-Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, seorang syekh yang mengajar hadis di Masjid An-Nabawi Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa dia kata? Dia kata, berapa ramai orang yang telah berpindah ke Darul Jaza, yang telah terputus nyawanya, berpisah roh daripada jasadnya, telah berpindah dia ke Darul Jaza, terputus amalan dia, tapi hari-hari pahala masih mengalir kepada diri dia.
pahala masih mengalir, amalan-amalan soleh masih sampai kepada diri dia. Ini luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sedangkan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah berkata, berapa ramai orang yang masih berjalan-jalan, masih bernafas, masih bernyawa di darul amal, tapi tidak ada amalnya, tidak ada pahalanya. Sedangkan orang di darul jaza, di alam kubur, di alam barzah, berterusan pahalanya. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana orang yang dah sampai di darul jaza, dia tinggalkan sesuatu di dunia. Sadaqatin jariyah, ada sedekah jariyah. Boleh jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang infak kapet ni, yang bina masjid ni, hasil kerja dia, hasil sedekah dia, hasil infak dia, dah meninggal dunia. Tapi hari ni kita dalam majlis ilmu, hari-hari kita solat di sini, hari-hari pahala mengalir kepada dia. Ini luar biasa. Luar biasanya ibadah infak, sedekah jariyah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada orang di luar sana yang berjalan-jalan, belum lagi maghribnya, dan boleh jadi di antara mereka yang belum ada niat untuk maghrib. Dia berada di darul amal, tapi dia tidak beramal. Sedangkan orang yang berada di darul jaza dapat pahala-pahala orang yang beramal. Jadi orang yang bijak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kata para ulama, kata-kata hikmah, orang yang paling beruntung adalah orang yang telah terputus nafasnya tapi belum putus pahalanya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang kita nak buat di dunia ini adalah darul amal. Disiplinkan diri kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dikatakan wal imanu bil yaumil akhir salah, beriman kepada hari akhir itu bagus, baik untuk diri kita, baik untuk ketaatan kita, sebab dia akan paut kita kepada hari akhirat. Kenapa kamu tak solat? Kamu tak risau, kamu tak rasa yang kamu akan disoal oleh Allah? Kamu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kenapa kamu mengambil yang haram? Kamu rasa Allah tak akan tanya kamu? Kamu akan ditanya oleh Allah. Kamu akan berdiri di hadapan Allah. Buku catatan amal kamu akan buktikan kamu melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab itu bila mana disebutkan tentang beriman kepada hari akhirat, kita kena tahu beberapa fasa. Ya, disebutkan di dalam kitab-kitab menceritakan tentang hari kiamat selepas daripada alam barzakh. Ya, selepas daripada alam barzakh, maka bila mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan manusia di padang mahsyar, apa yang berlaku tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dikatakan bahawa perkara yang pertama, dibahagikan manusia kepada 3 golongan. Awal-awal lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita lah hari ni kan, kalau kita katakan okey, ada kumpulan yang akan dapat, ada kumpulan yang tak akan dapat kebaikan. Kita kata, ya Allah, mintalah aku duduk dalam grup yang dapat kebaikan, minta aku duduk dalam grup. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena yakin satu perkara, kehidupan di akhirat bukan sangka-sangka. Kehidupan di akhirat yang kita minta, dia bukan minta tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang akan berlaku adalah bergantung kepada amalan kamu. Kalau benar kamu beriman, kalau benar kamu beramal soleh, memang kamu di situ, tak payah risau lagi. Kamu akan berada di situ, kamu akan bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seseorang melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah, lalu di padang mahsyar dia minta aku dalam grup, dia takkan berada di situ, melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan apabila dia beristighfar, dia bertaubat di dunia di atas segala kesalahan-kesalahan dia. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya nak share, kehidupan di akhirat bukan sangka-sangka. Contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum kita selesaikan sedikit lagi. Kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bayangkan, ya, apabila menerima buku catatan amalan daripada Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang kita harapkan? Apa yang kita bayangkan? Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan ada amalan-amalan soleh dalamnya. Ya Allah, kita minta ada pahala salat, pahala iktikaf, pahala dalam majlis ilmu, pahala solat-solat sunat, pahala puasa sunat, pahala umrah. Kita harap semua tu ada. Kita harap semua tu ada. Tapi kalau kita tak buat, agak-agak yang kita harap ada ataupun tidak, tak akan ada, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau kita berharap, ya Allah, minta Allah banyak amalan solehku, sikit saja dosaku. Agak-agak kalau kita tak lakukan amalan soleh, ada tak amalan soleh yang banyak dan dosa yang sedikit? Takkan ada, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sebab tu kita kena faham, sekarang kita berada di darul amal. Apa yang kita nak ada di dalam buku catatan amalan kita? Ya Allah, saya nak ada pahala sedekah yang banyak. Ya Allah, sedekah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya Allah, saya nak ada, ya Allah, pahala banyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bukan harap-harap saja, tak, tapi kita melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang pada minggu hadapan, kita ada lagi beberapa perkara yang saya nak kongsikan tentang perjalanan kita, ya, selepas kematian. Dan itulah perlu kita yakini, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaqu, bertakwalah kalian, takutlah kalian, wattaqu yauman turja'un, takutlah kamu pada hari kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena takut pada hari itu. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bila kita tahu apa yang berlaku pada hari akhirat, apa yang berlaku selepas kematian kita, yang menakutkan kita akan push kita untuk beramal saleh, akan push kita untuk banyak wasari'u, untuk kita berlari, ya, bersegera untuk mendapatkan keampunan Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mustahak adalah apabila kita beriman kepada hari akhirat, kita sangat-sangat berharap, perasaan beriman kepada hari akhirat, takut kepada hari akhirat, dia akan block diri kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Takut nak melakukan dosa, takut nak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, takut, sebab kita tahu akan balasan pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekejaplah sedikit saja yang dapat kita lihat pada malam ni berkaitan tentang beriman kepada hari akhirat. Yang cuma saya nak simpulkan, memang sangat-sangat penting untuk kita attach hati kita dengan hari akhirat. Caranya bagaimana, insya-Allah kita akan sebutkan juga dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang menonton secara live. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan iman yang kuat terhadap hari akhirat dalam diri kita semua. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته